Okey. Seterusnya adalah pembahagian kalam. Okey. Apa yang kita tuturkan itu, kalau kita kaji, apa yang kita tuturkan itu, kalau kita kaji hanya ada 3 benda je. Apa yang kita tuturkan tadi ada berapa? 3 benda. Yang pertama dipanggil isim, yang kedua fi'il, yang ketiga haraf. Percaya tak percaya? Saya tak percaya. Dalam apa kita cakap ada 3 benda je. Alung, bangun. Cuba Alung sebut. Yang lain semua dengar apa dia cakap. Sebut. Dia letak diri. Nama Mujibur Rahman bin Dasuki. Kalimah apa yang dia sebut? Semua isim. Tak ada haraf, tak ada fi'il. Sebut semalam buat apa? Ada sembahan. Semalam dia melakukan satu persembahan. Ada apa kat situ? Ada fi'il dan juga ada isim. Semalam persembahan. Okey. Rumah mana rumah? Rumahnya terletak di taman. Jadi situ ada apa? Ada haraf dan isim. Itu je percakapan kita. Ada lain tak? Tak ada. Dah tu ngaji nahwu susah sangat apa? Nak cakap 3 benda, nak faham 3 benda. Dari awal kitab sampai akhir kitab nak faham 3 benda je. Tak susah. Tak susah. Tak. Cuma tak gari. Tak gari. Okey? Dah tu, dah kita tahu ada isim, ada fi'il, ada haraf. Kita nak tahu tanda-tanda bagaimana untuk mengenalnya. Tak susah. Okey? Okey. Antara dua ni, mana yang paling banyak? Huruf ni kalau kita letak peratus mungkin dalam 10% je. Tuh. Dalam percakapan yang guna 10% je mungkin. Isim ni kita letaklah 65%. Maka fi'il 25%. Ataupun letak 50%, 50, 60, 35%. Lebih kurang. Ranking tertinggi penggunaan terbanyak adalah isim. Cuba perhatikan tadi. Alung 3 soalan dijawab, isim yang paling banyak, fi'il sekali, huruf sekali. Faham? Apa? Fi'il 35%. Selalu fi'il ni kita sebut bila kita nak cerita story, ada fi'il. Dan huruf ni untuk penyempurnaan ayat, sikit 10%. Faham? Bagaimana nak kenal isim, nak kenal fi'il, nak kenal haraf? Tak susah. Lepas tu para ulama sering menyebut kalam ini dia beranak dengan anak kembar. Kalau dalam kitab Qatrun Nada wa Bulus Sada dia sebut gini. Kalam dia beranak dapat anak kembar. Kembar yang pertama nama isim, kembar yang kedua nama fi'il, kembar yang ketiga nama haraf. Dah 3 kembar, bagaimana cara nak mengenalnya? Tak sempat nak tunjukkan satu gambar. 3, satu orang ni dapat anak 3. Muka speseng, sebiji, badan sebiji, warna sebiji. Jadi mak ayah ni tak tahu nak panggil Ahmad, Muhammad, apa semua tak tahu. Sebab apa? Rupa sama. Jadi apa dia buat? Dia colourkan kuku anak tadi. Ada colour biru, ada colour hijau, ada colour kuning. Kerana susah sangat nak bezakan anak tadi, kerana spesies sangat, dia colourkan warna. Dia colourkan kuku anak tadi.
supaya membezakan, oh yang ni anaknya nama sekian, yang ni anaknya nama sekian. Faham? Okey. Kalam tadi beranak, anak dalam 3, namanya isim fi'il haraf. Okey. Macam mana nak kenal isim? Susah kan nak kenal isim? Senang. Yang pertama nak kenal isim, kena ada apa? Tanwin. Kalau kata tanwin ni ada tanwin atas, ada tanwin bawah, ada tanwin depan. Das. Kita tak mau terang tanwin tu ada 10. Kalau kita terang tanwin tu ada 10 lagi, pening. Fokus kita tanwin. Maknanya kita jumpa dalam bahasa Arab kalimah yang bertanwin semua isim. Confirm, pasti, wajib. Faham? Confirm, wajib, mesti. Kalimah tu isim kalau dia ada tanwin. Okey, yang kedua, baris bawah. Baris bawah. Jumpa kalimah mana baris bawah, wajib dia isim. Senang tak? Senang. Dan yang ketiga, ada alif lam. Contoh ar-rijal. Kalimah mana yang ada alif lam, wajib isim. Wajib isim. Jangan fikir-fikir lagi isim ke fi'il ke haraf, isim ke fi'il ke haraf. Jangan fikir. Sebab dah wajib dia isim. Dan yang ketiga, masuk huruf jar. Dalam kitab ada tulis seperti min. Min sampai akhir, sampai al-kafu wal lam. Contoh, sebab contoh satu, minal masjidi. Okay. Bila kita tengok ada huruf 9 huruf jar ini masuk kepada salah, masuk selepas dia, wajib, pasti dan mesti dia masuk ke atas isim. Kalimah yang jatuh selepas huruf jar ni wajib jadi apa? Isim. Bukan isim, bukan fi'il, bukan haraf. Isim. Bukan fi'il dan bukan haraf. Faham? Min makna apa, semua makna apa dalam kitab tu ada. Kalau tidak, ada dalam kitab Khulasah Nahwu yang dalam file tu pun ada. Okey? Okey, sekarang ni step yang pertama, ingat, kita akan run terus. Step yang pertama adalah sesi pengenalan. Setiap benda yang kita bicara kena ingat dan kena kenal. Kena ingat, kena kenal. Jangan fikir jauh-jauh. Fikir, ingat, kenal. Ingat, kenal. Itu je. Faham? Dan yang terakhir, apa dia? Masuk huruf jar. Masuk huruf qasam. Huruf qasam ada berapa? Ada 3. Wallahi, billahi, tallahi. Bila masuk je huruf qasam ke atas kalimah, tak kisahlah kalimah Allah ke kalimah lain, tak semestinya kalimah Allah, kalimah lain pun ada. Wattini, wattini, wazaituni. Ni semua kalimah waw qasam. Ni waw qasam. Wattini, demi buah tin. Wattini, demi buah tin. Ini dipanggil huruf qasam. Dan dia punya fungsi sama macam huruf jar. Kalimah yang jatuh. Sekarang fokus kita boleh. Fokus kita nak kenal isim. Cara nak kenal isim adalah isim itu mesti masuk ke atasnya huruf qasam. Ataupun kalimah mana yang masuk huruf qasam, dia wajib menjadi isim. Okey, selesai. Faham? Faham? Syatih, bangun. Apa alamat isim? Alamat isim pertama, ngapa lagi? Usah ngapa? Apa yang faham tadi? Yang pertama, tanwin. Yang kedua, dari bawah. Dari dalam. Masuk huruf qasam lagi.
Masa bekerja. Selesai ada 5. Okey, settle. Ada siapa tak faham? Ada siapa tak faham? Semua faham? Okey, tengok yang kedua. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il ada berapa tanda? Yang pertama qad. Yang kedua sin. Yang ketiga saufa. Yang ketiga empat tali. Contoh qad, qamat. Contoh sayaqulus sufaha. Contoh saufa ta'lamun. Contoh qamat. Okey. Tengok, faham elok. Okey. Sekarang pelajaran pertama nak kenal kalimah ni isim ke fi'il ke haraf. Okey. Cara nak kenal fi'il, yang pertama masuk qad. Wajib fi'il. Wajib fi'il. Yang kedua masuk sin. Wajib fi'il. Yang ketiga masuk saufa. Wajib fi'il. Yang ketiga ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah ataupun ta panjang. Qad qamat ni, ta ni. Kalimah ni kalimah fi'il. Nampak? Okey. Ada lagi. Jadi kita sebut yang ni kerana matan Jurumiyah sebut. Tapi ada lagi alamat-alamat fi'il yang masyhur, kita tambah. Apa dia? Siapa tahu? Nak bagi hadiah. Siapa dia? Apa dia? Lam. Masuk lam. Contoh lam yalid walam yulad. Okey. Jadi kalimah yang mana masuk lam, wajib kalimah tadi kalimah fi'il. Okey. Boleh kenal isim, boleh kenal fi'il. Okey, jadi kita test. Kenal tak kenal? Okey, yang ketiga adalah haraf. Senang tak nak kenal haraf? Senang nak kenal haraf. Macam mana cara nak kenal haraf? Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah kalimah yang tidak ada padanya alamat isim dan tidak ada padanya alamat haraf. Okey, selesai. Okay, sekarang kita tengok latihan. Semua ready untuk latihan? Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Terus latihan, praktik terus. Praktik mengenal pada kalimah, pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di manakah isim, di manakah fa'il dan di manakah haraf. Siapa volunteer nak bangun? Kira, bangun. Kita ambil pelajar yang paling cerdik sekali, pelajar yang paling cerdik di abad ini, iaitu Kira, Zulkira daripada Banting. Ya Allah, Kira. Alhamdu ni Kira, ni kalimah apa Kira? Isim. Sebab apa? Sebab ada alif lam. Good. Terbaik. Lillah. Lillahi. Isim. Sebab kuat sikit. Jangan tolong. Yang lain jangan tolong. Biar dia jawab sendiri. Dia kan orang yang paling pandai. Nampak jangan tolong dia. Lillah. Sebab apa? Apa dia? Sebab Allah tu nama betul juga. Okay, nanti Abah akan tambah bagus. You terbaik.
Ya, kalau kena kiram sebut, abah akan sebut satu lagi kaedah nak mengenal isim. Ada dua kaedah mengenal isim. Kaedah mengenal isim ada dua. Satu, melihat pada ertinya. Yang kedua, melihat kepada tandanya. Kiram, dia tengok lillah, dia tak nampak tandanya barangkali, dia kata isim kerana ertinya. Erti Allah tu nama. Betul? Maka satu cobaan yang tepat, kerana antara cara nak mengenal isim melihat pada ertinya. Melihat pada ertinya. Begitu juga nak kenal fa'il, melihat pada ertinya. Ini satu formula baru. Okey? Okey. Okey, apa lagi yang ada pada lillahi? Isim betul. Melihat pada ertinya. Apa lagi tanda-tanda lillahi ni isim? Dekat sini ada lagi tanda-tanda dia. Cuba tengok. Ada apa kat sini? Ada apa kat sini? Siap bulat lagi. Shoot sikit. Ada apa kat situ? Mana huruf jar? Ada apa ni? Okey, tak apalah. Mana huruf jar tadi? Okey. Kita tak tulis kot. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, Allah. Okey. Apa huruf yang ada dekat lillah? Huruf apa yang ada? Ni antara min. Terus. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, Allah. Huruf apa yang ada pada lillah? Lillah. Yang lain geram nak jawab. Siapa yang geram nak jawab? Apa dia? Nabil bantu. Lillah. Bangun Nabil. Apa tanda-tanda isim? Lam. Terbaik. Lam. Lagi? Baik bawah. Terbaik. So, pada kalimah Allah, mengenal bahawasanya kalimah ini isim ada 3 tanda. Yang pertama, lam. Yang kedua, baris bawah. Yang ketiga, ertinya. Terbaik. Good. Duduk. Nampak? Okey. Rabbil. Siapa yang paling bijak lagi? Firdaus. Azam. Rabbi. Kalimah apa ni? Isim ke fi'il ke haraf? Tengok. Isim sebab baris bawah. Terbaik. Alamina. Isim ke fi'il ke haraf? Terbaik. Senang ke susah? Senang ke senang? Senang yang ngaji nahu. Isim fi'il haraf. Okey, duduk. Okey. Selesai babak yang pertama, al-kalam. Okey. Sebelum ni satu benda yang ini dia punya tanda. Okey, kita dah habis babak al-kalam. Pembahagian kalam ada 3, isim fi'il haraf, huruf jar, huruf atas tu huruf qasam. Kejap lagi kita akan masuk babul i'rab. Okey. Sebelum tu, padam sikit, kita nak buat nota tambahan. Padam. Kita nak buat nota tambahan mengenai isim fi'il haraf sikit,
Apa dah semua? Siapa nak catat kena pantas catat. Okey. Jadi peringkat permulaan kita nak mengenal dan mahu. Tadi kita dah tengok, bila kita ingat alamat isim, alamat fa'il, alamat haraf, kita dah senang kenal. Bila kita dah kenal, insya-Allah tak sesat jalan. Okey? Okey. Sekarang ni abah nak terangkan apakah itu isim. Okey? Isim apa dia? Yang pertama dia kalimah. Yang kedua dia menunjuk di atas makna. Yang ketiga tiada kaitan dengan masa. Isim. Faham? Bila kita sebut Zaidun, kalimah apa? Isim apa? Satu kalimah menunjuk di atas makna. Mesti kena ada makna. Makna yang ditunjukkan kepada dirinya. Dan yang ketiga, tiada kaitan dengan masa. Contoh, saya sebut Zaid. Okey. Maka daripada sinilah, daripada mafhum inilah, kita boleh mengenal isim melalui erti tadi. Daripada makna inilah kita mengenal isim melalui erti tadi. Sebagai contoh Zaid. Zaid, bila satu orang sebut Zaid, orang kata Zaid datang, terlintas di fikiran kita Zaid adalah satu kalimah yang menunjuk ke atas seorang lelaki. Seorang lelaki ni dipanggil ni makna. Faham? Dan dia tidak ada kaitan dengan masa. Tak ada masa. Sebab dia bukan perbuatan, dia isim. Maka daripada sinilah isim terbahagi kepada banyak cabangan. Isim adalah nama. Nama. Nama apa? Nama orang, nama binatang, nama tempat, nama tanaman, nama buah-buahan. Ikutlah apa rasa nama. Yang terakhir yang kita nak highlightkan adalah nama pekerjaan. Nama pekerjaan pun dipanggil isim. Sebagai contoh, puasa. 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 Puasa isim. Kerana difahami melalui ertinya. Puasa adalah satu kalimah yang menunjuk di atas makna. Makna itu apa? Makna iaitu satu perbuatan yang seseorang itu perlu menahan makan dan minum. Contoh, tetap dia adalah nama perbuatan. Okey. Faham? Okay. Yang kedua, fa'il. Sama juga kalimah, menunjuk makna di atas dirinya. Yang ketiga, ada kaitan masa. Masa pula ada tiga. Masa lalu dipanggil madhi, masa sekarang dipanggil hadir, dan masa yang akan datang dipanggil mustaqbal. Ini sepintas lalu ya. Kalau tak faham tak apa, sebab kita akan jumpa lagi sekali. Mungkin anak-anak semua dah faham. Okey. Bila kata fa'il adalah kalimah. Contoh, saya kata daraba. Daraba maknanya memukul. Daraba Zaidun, telah memukul oleh Zaid. Daraba satu kalimah.
Menunjuk di atas makna. Makna apa? Makna pukul. Makna pukul. Dan ada kaitan dengan masa. Masanya apa? Telah pukul. Telah pukul maknanya sudah berlaku. Nampak? Itu ekstra nota tambahan mengenai isim. Okey. Maka daripada sinilah kita akan kenal isim fi'il melalui makna. Kadang-kadang orang keliru, ini isim ke, ini haraf ke, maka tengok erti dia. Kalau tak jumpa alamat isim bukan 4 bukan 5 Alamat isim ada 30. Kan? Cuma saya tak bawa datang, tak terangkan 30. Kenapa diterangkan 4 sesuai lambatan Jeremiah? Dia tak 30 nya, kita tentang. Tak faham kita. Kan? 30, kat mana nak jumpa dengan 30 ni? Kalau siapa yang suka main kitab, boleh tengok dalam kitab Tashwiqul Khallal. Kitab Tashwiqul Khallal ini syarah kepada Mukhtasar Jiddah. Boleh beli kitab Tashwiqul Khallal, tebal ni lebih kurang. Di dalam tu dia ada sebut ke 30 alamat-alamat bagi isim. Jadi kita tak perlu nak belajar banyak, kita fokus pada 4 dan 5 ni saja, insya-Allah semua isim ni kita akan dapat kenal. Faham? Okey, selesai bab yang pertama.